yang berusaha, pensyarah-pensyarah IPG, pelajar-pelajar dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, setinggi ucapan kesyukuran dipanjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya pada hari yang penuh barakah ini, kita sama-sama dapat berkumpul bagi program sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun 2023 peringkat IPZ Kampus Bahasa Melayu. Hadirin sekalian, untuk makluman semua, secara ringkasnya, hijrah bermaksud berubah dari sesuatu perkara yang bukan kepada yang ma'ruf, berubah kepada sikap yang baik, berubah kepada ketaatan, kesetiaan, kepatuhan, bertanggungjawab, bertolak ansur, bertimbang rasa, berubah dari sifat mazmumah kepada mahmudah. Sempena majlis sambutan Ma'al Hijrah pada tahun 1445 Hijriah, marilah kita sama-sama menanamkan azam dan iltizam agar kita dapat menjadi insan yang kamil sebagai seorang Muslim. Dengan itu, tanpa melengahkan masa, majlis diteruskan dengan ucapan Puan Pengarah, iaitu Puan Fatin Aminah binti Muhammad Rizani, untuk memberi ucapan serta merasmikan program ceramah sambutan Ma'al Hijrah bagi tahun 2023 peringkat IPZ Kampus Bahasa Melayu. Dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada hadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya kita dapat berkumpul di satu lagi peristiwa penting dalam kalender Islam, iaitu Ma'al Hijrah pada 1 Muharram 1440 Hijrah. Selawat dan salam kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW, penghulu segala rasul, pembawa rahmat sekalian alam. Pada setiap 1 Muharram, kita menggalakkan untuk mengadakan satu majlis untuk memperingati penghijrahan Rasulullah SAW sebagai tanda menjadikan kasih dan sayang serta sanjungan kita terhadap baginda SAW. Dengan mengingati baginda dan menyambut Ma'al Hijrah ini, umat Islam seluruh dunia, khususnya di IPG Kampus Bahasa Melayu, ini seterusnya memperbarui azam untuk mengembangkan agama Islam yang suci ini. Agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah adnin atau cara hidup yang menyuluh kegelapan manusia dengan meluluhkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya penghijrahan Rasulullah SAW adalah rahmat kepada sekalian alam, seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Anbiya ayat 107 yang bermaksud, dan tiadalah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Keindahan agama Islam tidak dapat dirasai dan dihayati sekiranya kita tidak beramal dengan keindahan Islam mencukupi segala aspek kehidupan manusia seperti akidah, muamalat, akhlak, perundangan ilmu dan berbagai lagi. Sekiranya kita mengamalkan cara hidup Islam sepenuhnya, insya-Allah umat Islam akan menjadi umat yang termaju. Itu sahaja daripada saya. Dengan ini saya merasmikan program ceramah Ma'al Hijrah 1445 pada tahun 2023 peringkat IPG Kampus Bahasa Melayu. Baiklah, terima kasih kepada pengarah atas ucapan dan perasmian sebentar tadi. Seterusnya, dengan itu kami telah membawa seorang pakar penceramah bebas yang jauh datang dari Terengganu
Beliau dilahirkan di kampung Alur, Lintang Besut, Terengganu. Beliau berkelulusan ijazah sarjana muda Kepujian Syariah Islamiyah Universiti Al-Azhar dan Master Siasah Syariah Universiti Malaya. Beliau juga merupakan mantan pensyarah Fakulti Tamadun Islam di UTM KL. Kini, beliau merupakan seorang CEO Ar-Raudah Global Resources dan Eksekutif Syar'i di Inggeris Auto Sdn Bhd. Beliau juga merupakan pengurusi Mahat Tahfiz Raudah Al-Quran Bukit Antarabangsa. Majlis dengan sukacitanya menjemput Al-Fadhil Ustaz Muhammad Azam bin Kamaluddin bagi menyampaikan ceramah beliau yang bertajuk Akhlak Rasulullah SAW menjadi pengamalan dalam kehidupan umat Islam. Dengan segala hormatnya, mempersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur kehadirat ilahi kerana limpahan kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul dalam program Ma'al Hijrah 1445 Hijrah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jadi terima kasih kepada pengurusi majlis atas jemputan ke program Al-Hijrah ini. Jadi saya ditugaskan untuk memberi tazkirah sedikit tentang hijrah, tentang akhlak Rasulullah SAW. Jadi sebelum tu saya ingin bertanyalah kepada semua, apa itu maksud sebenar hijrah? Jadi seperti mana kita tahu, hijrah ini adalah merubah, berusaha untuk mengubah diri ke arah kebaikan. Jadi apabila ingin mengubah ke arah kebaikan, kita perlu ada satu contoh tauladan daripada seorang yang lebih baik daripada kita. Jadi pertama-tamanya kita perlulah menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh terbaik kita untuk berubah menjadi lebih baik daripada sebelum ini. Jadi di sini saya akan menguraikanlah beberapa serba sedikitlah tentang akhlak mulia Rasulullah SAW. Jadi untuk kita mengubah diri kita ini, bukanlah berhijrah ni adalah berdakwah terus ke apa semua. Sebab kata ustaz saya, Ustaz Wafah, kita ni perlu berdakwah untuk diri sendiri dahulu. Jadi untuk berdakwah untuk diri sendiri ni adalah dengan cara apa? Kita pernah dengar ayat ini familiar, iaitu hablum minallah hablum minan nas. Jadi jagalah hubungan kita dengan Allah dan jaga hubungan kita dengan manusia. Jadi untuk diri kita sendiri, kita perlu mengubah dalam segi akhlak kita, solat dan apa yang patutlah tentang diri kita dan Allah. Jadi itu adalah hijrah yang pertama kita. Jadi untuk hijrah yang seterusnya adalah kita berhadapan dengan manusia, hablum minan nas. Maknanya cara kita menghormati orang lain, cara kita bercakap dengan orang lain, itu juga adalah perlu untuk kita berhijrah. Jadi saya huraikanlah sedikit akhlak Rasulullah SAW yang patut kita contohi. Jadi Rasulullah SAW yang kita kenal selama ini mempunyai akhlak yang sangat terpuji, di mana dia ini beliau adalah seorang yang maksum, maksudnya tiada dosa.
Tapi kita tahu Nabi ni walaupun dia sudah memang tak ada dosa, dia ni memang sebaik makhluk, tapi kalau kita dengar daripada hadis-hadis sebelum ini, hadis sahih ke ataupun memang hadis sahih yang perlu kita amalkan, iaitu kita pernah dengar bahawa Nabi ni solat malam selama lebih daripada beberapa jam, sehingga kan isteri beliau pelik mengaku Rasulullah solat sebegitu lama, sedangkan beliau adalah seorang yang maksum. Jadi seperti kita tahu Nabi ni adalah sebaik makhluk. Jadi perbuatan dia itu adalah, dia solat ini adalah untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah hijrah yang perlu kita ikut. Contoh kalau ada Nabi yang perlu kita ikut. Kerana apa? Nabi bersabda bahawa dia melakukan itu adalah untuk tanda syukur dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang kita perlu belajar daripada kisah ini, kita perlulah solat 5 waktu. Kita diwajibkan untuk solat 5 waktu. Padahal dahulu Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita diarahkan untuk solat 50 waktu. Tapi dengan rayuan Nabi Muhammad SAW, jadi kita diringankan untuk solat 5 waktu sahaja. Walaupun 5 waktu sahaja, kita boleh lihat Nabi sendiri tambah dengan solat-solat sunat, melebihi umatnya sendiri. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlulah contohi Nabi ini, Nabi kita Nabi Muhammad SAW, kerana jika tidak mencontohi beliau, siapa lagi yang kita nak contohi? Jadi itulah yang akhlak yang pertama yang kita perlu contohi, iaitu hablum minallah. Jadi yang kedua, saya ingin tekankan pada para hadirin sekalian adalah kita ni, Nabi ni walaupun beliau dilontarkan batu najis ketika berdakwah, tapi beliau ni seorang yang pemaaf. Jadi menyebut tentang pemaaf ni, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW perlulah ikut cara beliau. Walaupun mungkin orang kata sabar ni ada tahap, sebenarnya sabar ni tak ada tahap, dan kita yang melihatkan sabar tersebut. Jadi Nabi ni seorang yang sangat berlapang dada dan pemaaf. Jadi saya memetik satu contoh sifat Rasulullah SAW yang berlapang dada dan pemaaf ini. Ketika dalam satu peperangan, seorang tentera musyrikin telah mengikut baginda SAW dan tentera muslimin dengan berkata, "Siapakah di antara kamu yang dapat menyelamatkan engkau dari pedangku?" Jadi Nabi ini dengan tenang, dengan sabar, dia menjawab, "Allah." Jadi sehingga menyebabkan tentera musyrikin itu gemetar dan pedangnya itu jatuh. Jadi kita boleh lihat di sini, Nabi ini sangatlah tenang, berlapang dada. Jadi seterusnya ada juga sambungannya adalah Nabi bertanya, "Siapakah kini yang dapat mempertahankan engkau daripadaku?" Tentera musyrikin itu menjawab, "Ambillah nyawaku dengan cara yang baik." Tapi Rasulullah SAW telah diberi peluang untuk membalas dendam, namun baginda ni tidak melakukannya, bahkan meminta tentera musyrikin itu untuk mengucap kalimah syahadat. Jadi kita boleh lihat di sini, walaupun Nabi sendiri dibunuh dengan pedang, tapi dia dengan penuh yakin berkata bahawa Allah ada dan dia ada hak untuk membalas dendam, tapi dia tidak. Jadi dia berlapang dada, dia sabar, dia maaf, dan dia mengajak tentera musyrikin itu untuk mengucap 2 kalimah syahadat. Inilah perkara kedua yang perlu kita contohi Nabi Muhammad SAW. Jadi mungkin dengan sifat pemaaf ni,
kita akan menyebabkan orang lain tertarik dengan sikap kita ni. Jadi dengan cara itu kita dapat mengajak orang lain sendiri untuk hijrah. Itulah orang kata hablum minan nas, dengan hubungan dengan manusia. Jadi itu adalah yang kedua. Jadi sifat Nabi yang ketiga, sikap yang perlu kita contohi adalah berkasih sayang sesama manusia. Jadi saya ambillah satu kisah lagi, iaitu ada satu kisah, iaitu apabila 2 atau 3 hari Rasulullah SAW tidak melihat salah seorang sahabatnya atau tidak bertemu di mana-mana, baginda ni pasti akan bertanya dan mencari mereka. Jadi macam kalau kita kan, kita jumpa, walaupun kawan baik kita pun kita jumpa hari-hari pun kita macam tak ada apa rasa. Tapi ni Nabi yang mulia, walaupun 2-3 hari kita rasa biasa, tapi Nabi sudah risau tentang keadaan sahabat ni. Jadi baginda ni setelah tidak berjumpa di mana, baginda ni akan menziarah ke rumah sahabat tersebut tanpa rasa sombong. Malah baginda ni solat, makan dan duduk bersama para sahabat. Masya Allah, itulah ada sifat yang sangat terpuji. Kalau kita lihat, nak jumpa sekarang memang susah. Bahkan ulama sendiri pun tidak mampu mengikut sepenuhnya seperti Nabi. Jadi saya sambung dengan sifat Nabi yang keempat. Ini adalah lebih kepada hablum minallah, iaitu ibadah. Macam saya katakan tadi pada awal tadi, Nabi ni solat lebih daripada beberapa jam, melebihi umatnya sendiri, walaupun dia seorang yang maksum. Nabi ini sendiri sudah dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia ni tidak pernah mengabaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan setiap hamba dia sentiasa ingat pada hamba ni. Jadi kita ni sebagai umat perlulah sentiasa mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kita ni sendiri belum tahu, kita belum tentu akan masuk syurga ataupun neraka. Jadi dengan cara berhijrah dalam ibadah inilah adalah satu-satunya cara kita untuk menjadi orang kata umat Nabi Muhammad SAW. Jadi saya nak mengutip satu hadis lah. Pernah suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah apabila solat malam, baginda akan berdiri hingga kedua kakinya bengkak. Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, mengapa engkau buat seperti ini? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Maka Nabi SAW menjawab, tidak bolehkah menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ini adalah apa yang saya katakan di awal tadi, iaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu hadis yang sahih. Jadi mungkin masa telah mencukuli kita. Jadi mungkin sedikit perkongsian saya ini, saya harap dapat membina semangat kita untuk sama-sama berhijrah bersempena dengan program Ma'al Hijrah ini. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Pengurusi Majlis dan pengarah atas sambutan ini. Jadi kita ni sebagai umat perlulah sama-sama kita sedar, bukan sahaja pada program Ma'al Hijrah ini, selepas daripada ini kita perlulah berubah untuk menjadi diri kita yang lebih baik dan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang lebih mulia dan mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Jadi yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada saya sendiri, dan hakikatnya adalah daripada Allah SWT. Jadi itu saja ceramah saya pada hari ini. InsyaAllah jika ada rezeki kita akan berjumpa lagi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Azam bin Kamaluddin atas perkongsian yang sangat hebat sebentar tadi. Diharapkan agar pelajar-pelajar dan pensyarah-pensyarah dapat mempraktikkan apa yang telah diperkatakan oleh Ustaz Azam sebentar tadi. Kini kita telah sampai di penghujung majlis. Andai patah sayap Raja Mali, bertongkat jua saya kemari. Andai kehadiran saya menggurus hati, maaf dipinta saya undurkan diri. Dengan itu, tamatlah sudah program ceramah Ma'al Hijrah kita pada tahun ini. Sekian, terima kasih. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.